Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa untuk kita meneruskan pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pandukan kitab Kifayatul Awam. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. InsyaAllah kita sambung sifat yang kelima insyaAllah. As-sifatul khamisah al-wajibah lahu ta'ala. Sifat yang kelima yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, al-qiyamu bin nafsi, iaitu keberadaan Allah itu dengan zatnya. Keberadaan Allah itu dengan zatnya. Ai bizat, iaitu dengan zat. Wa ma'nahu, adapun maknanya al-istighna'u 'anil mahalli wal mukhassis. Makna qiyam bin nafs tu ialah istighna. Istighna ini maha kaya ataupun tidak perlu, tidak berhajat. Anil mahal, daripada mahal, wal mukhassis, dan juga mukhassis. Mahal ni boleh kita kata tempat lah. Boleh kita kata terjemahan dalam bahasa Melayu itu tempat. Cuma dalam bahasa Arab, mahal ni lebih umum daripada tempat. Wal mukhassis, dan pengkhusus, atau di sini maksudnya mukhassis pencipta lah. Pencipta, pembuat atau pencipta. Wal mahal zat. Maka yang dimaksudkan di sini mahal di sini adalah zat. Maksudnya zat sebagai tempat untuk menempel. Wal mukhassis al-mujid. Mukhassis ialah mujid, yang mengadakan, yang menciptakan, yang mengadakan. Fa makna qaulillahi ta'ala qa'iman bi nafsi. Adapun makna adanya Allah Ta'ala itu qa'iman bi nafsi, keberadaannya dengan zatnya, qiyamnya dengan zatnya, annahu ghaniyun an zatin yaqumu biha, iaitu sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak perlu kepada sebarang zat untuk dia berdiri padanya, untuk dia bertempat, untuk dia qiyam padanya. Ghaniyun an mujidin, dan Allah Ta'ala itu tidak perlu kepada yang mengadakannya. Li'annahu ta'ala huwal mujidu lil asya', kerana sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang mujid bagi segala sesuatu, dialah yang mengadakan segala sesuatu. Wa dalilu ala annahu ta'ala qa'imun bi nafsi. Adapun dalil atas sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia qa'imun bi nafsi, keberadaannya dengan zat. Antaqula, kamu katakan, law kana Allah Ta'ala muhtajan ilal mahal ay zatin yaqumu biha, iaitu sekiranya Allah Ta'ala itu dia perlu kepada mahal ataupun zat yang dia berdiri dengannya, kama taqarral bayat ila zat allati yaqumu biha,
seperti mana contohnya warna putih, ya, yang perlu kepada zat untuk dia berada padanya. Lakana sifatan, maka ketika itu Allah Ta'ala dianggap sebagai sifat. Kama annal bayad, seperti mana sesungguhnya putih itu masalan sifatun, contohnya adalah sebuah sifat. Wallahu ta'ala la yasihu an yakuna sifatan, dan Allah Ta'ala itu tidak benar adanya dia sebagai suatu sifat. Li'annahu ta'ala muttasifun bis sifat, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan sifat-sifat, dia disifati dengan sifat-sifat. Was-sifatu la tattasifu bis sifat, adapun sifat tidak boleh disifati dengan sifat, tidak boleh bersifat dengan sifat-sifat. Falaisa Allah Ta'ala bisifatin, maka bukanlah Allah Ta'ala itu sifat. Walau iftaqara ila mujidin, dan kalau Allah Ta'ala perlu kepada sesuatu yang mewujudkannya, yujiduhu, yang mewujudkannya, lakana hadisan, maka pastilah Allah Ta'ala itu hadis, perkara yang baru juga. Wa muhdisuhu yakunu hadisan aidan, dan yang mengadakan Allah Ta'ala itu juga hadis juga. Wa yazalmu ad-daur aw at-tasalsul, maka lazimlah daur atau tasalsul. Fasabata annahu ta'ala huwal ghani, maka sabitlah sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia adalah al-ghani, yang maha kaya, yang tidak perlu kepada selain dia. Al-ghani al-mutlaq, itu ghani yang mutlak, tidak berhajat secara mutlak. Ay ghaniyun an kulli syai', iaitu tidak perlu kepada segala sesuatu. Wa amma ghaniyul khalq, adapun kayanya makhluk itu, fa huwa ghaniyun muqayyadun, dia adalah ghani ataupun kaya yang muqayyad, yang dibatasi. Ai an syai'in duna syai'in, daripada sesuatu tanpa sesuatu yang lain. Wallahu yatawalla hudaka, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kamu petunjuk. Okey, di sini sifat wahdaniyah. Sifat apa? Sifat al-qiyamu binafsi. Sifat al-qiyamuhu ta'ala binafsi, keberadaan Allah Ta'ala itu dengan zatnya. Di sini makna Allah Ta'ala itu qiyam binafsi, maknanya Allah Ta'ala itu ghani, tidak berhajat. Ghani itu kaya. Ghaniyun itu maknanya kaya. Kaya itu maknanya tidak perlu, tidak berhajat. Cuma dia ada sebut situ kan, bezanya kayanya manusia dengan kayanya Allah. Manusia kaya, dia masih lagi berhajat lah. Daur tasasul tak sama, nanti saya terangkan. Dalam pertemuan yang lepas tu, kamu patut tengok tu siri yang ke sebelum ni. Dah dijelaskan di situ beza antara daur dan tasasul tu. Jadi ghaniyun itu maha kaya, tidak perlu kepada sesuatu apa pun. Itu ghani mutlak. Kalau manusia ni kaya-kaya, dia panggil ghani muqayyad. Walaupun dia kaya, maksudnya dia kaya, contohnya lawan tu ada duit dalam bank 10 juta. Jadi dia tak perlu bekerja lah, tak perlu bergantung dengan orang lain. Tapi dalam masa yang sama, dia perlu makan, perlu minum, perlu menyedut udara, perlu rumah, tempat tinggal, kereta dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala itu ghani, maknanya tidak berhajat kepada sesuatu apa pun. Kemudian dia bagi dua di sini, ghaniyun anil mahal wal mukhassis, tidak berhajat kepada mahal. Mahal ni zat. Maknanya nak kata, bila Allah tak perlu kepada zat untuk dia berada pada zat tersebut, maka di sini menunjukkan Allah Ta'ala itu sendiri adalah zat. Allah Ta'ala itu sendiri, dia adalah zat. Maka dia tak perlu kepada zat yang lain untuk dia berada padanya. Contohnya macam apa? Macam Nasrani kan. Macam Nasrani mengatakan Tuhan itu bertempat pada
jasad Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia perlu kepada sebuah zat untuk dia bertempat padanya. Jadi Allah Ta'ala tak perlu, kerana dia sendiri adalah zat. Jadi zat tidak perlu bertempat pada zat. Jadi zat itu dia qaim binafsih. Maka di sini sebenarnya nak faham benda ni kena ada faham 4 perkara. Faham 4 perkara. Yang pertama, yang tidak perlu kepada mahal ataupun zat, dan juga tidak perlu kepada mukhassis ataupun mujid yang mewujudkannya, iaitu zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tak perlu kepada zat dan tak perlu kepada pencipta. Yang kedua, dia tidak perlu kepada mahal tetapi perlu kepada mukhassis, itu zat jirim, zat selain Allah. Zat selain Allah ataupun jirim, dia tak perlu kepada zat yang lain, sebab dia sendiri adalah zat. Jirim tu adalah zat, tetapi dia perlu kepada mukhassis. Maksudnya dia perlu kepada pencipta. Dia tak boleh jadi dengan sendiri. Dia pasti ada yang menciptakan, dan dia juga tidak qadim. Kemudian yang ketiga, dia perlu kepada zat untuk bertempat padanya, dan dia perlu juga kepada mukhassis ataupun mujid, pencipta itu, iaitu sifat jirim ataupun arad. Sifat jirim ataupun arad, dia perlu kepada zat untuk dia menempel atau berada padanya, dan dia perlu kepada pencipta juga. Dan Allah Ta'ala jugalah yang menciptakan arad. Okay. Tinggal lagi satu, iaitu dia tak perlu kepada mujid tapi bertempat pada zat, iaitu sifat Allah Ta'ala. So kita tak boleh kata sifat Allah Ta'ala itu perlu kepada zat. Di sini ada isu yang panjang sikit. Kalau kita nak tengokkan dia punya pembahagian 4 tu, kalau yang sempurna itu maknanya yang pertama, tak perlu kepada zat, tak perlu kepada pencipta, iaitu zat Allah Ta'ala. Yang kedua, perlu kepada zat tapi tak perlu kepada pencipta. Ini sifat Allah Ta'ala. Tapi saya saja letakkan nombor 4 supaya dia ada panjang sikit pembahasan dia. Maka saya letakkan nombor 2 ni, sepatutnya lah susunan dia, iaitu sifat Allah Ta'ala dia qaim pada zat dan tak perlu kepada pencipta. Sebab sifat Allah Ta'ala bukan Allah ciptakan sifat dia. Sifat Allah Ta'ala tu memang wujud secara qadim. Dia adalah mulazamah. Dia mulazamah. Kemudian sepatutnya kita katalah sifat Allah itu perlu kepada zat, sebab setiap sifat dia mesti perlu kepada zat untuk dia berada. Tapi di sini ulama tidak membenarkan kita mengatakan sifat Allah itu perlu kepada zat. Sebab apa? Apabila kita mengatakan sifat Allah Ta'ala itu iftiqar atau perlu kepada zat, nanti di situ akan membawa kepada sifat Allah Ta'ala itu dia adalah mungkin. Dia adalah perkara yang mungkin, bersifat imkan. Ini salah satu pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dirad oleh ulama Asy'ariyah. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahawa sifat Allah itu dari sudut dia perlu kepada zat, maksudnya dia mesti ada zat, sebab sifat tak boleh berdiri sendiri walaupun sifat Allah. Maka dia mesti berada pada zat. Jadi oleh sebab dia berada pada zat, maka dia seolah-olah perlu kepada zat. Jadi bila sesuatu yang perlu kepada zat, maka dia adalah sesuatu yang bersifat imkan. Sesuatu yang bersifat imkan. Jadi menurut ahli falsafah, ini maknanya Imam Fakhruddin Razi sudah agak cenderung kepada falsafah, sebab menurut ahli falsafah imkan itu ada dua, satu imkan zati, satu imkan zamani. Imkan ataupun dalam segi yang lain, imkan am dan imkan khas. Imkan yang am, imkan yang khas. Imkan yang am ini termasuk
maksud imkan yang am ini di bawahnya termasuk perkara yang harus dan perkara yang wajib. Dan perkara yang kedua, imkan yang khas, itu hanya perkara yang jaiz saja menurut falsafah. Jadi macam mana dia ni imkan tetapi dia wajib? Dia imkan maksudnya dia perlu kepada muassir. Dia perlu kepada muassir tetapi dia qadim. Dia qadim tapi dari segi kekadimannya dia qadim. Tetapi dia perlu kepada muassir, perlu kepada mahal. Contohnya. Jadi dia di situ dianggap wajib. Jadi sifat Allah Ta'ala itu wajib. Tapi kerana dia perlu kepada zat, untuk menempel pada zat, maka dia dianggap imkan, tapi imkan yang am, yang kategori wajib. Kalau mutakalimin satu je, imkan dengan jaiz sama. Mutakalimin imkan dengan jaiz sama. Benda yang harus, tapi mustahil sifat Allah tu benda yang harus. Harus dengan boleh ada, boleh tiada. Sifat Allah wajib ada. Kita kan belajar sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, maksudnya wajib ada. Cuma dilihat dari segi wajibnya dia ada itu, falsafah kata dari sudut dia ni qadim lah. Wajib ada tu dia qadim, dia bukan bermula daripada tiada. Kalau bermula daripada tiada itu maknanya harus, bukan wajib. Jadi kalau wajib maknanya dia tidak dimulai dengan tiada, dia qadim lah. Cuma dari sudut dia itu perlu kepada kalau menurut falsafah perlu kepada muassir. Seolah-olah maknanya Allah ada ta'lilan di antara asar dan muassir itu. Seperti illah dan ma'lul. Falsafah ni dia mengatakan bahawa alam ini kan merupakan maklul daripada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala itu ataupun zat wajibul wujud itu adalah illah bagi kewujudan alam ini, di proses illah wal ma'lul. Tetapi di sini dilihat dari satu sudut yang lain, kalau sifat itu dia perlu qaim pada zat, maka di situ dia dianggap imkan yang am, dia wajib dia wajib kewujudannya qadim, tetapi dari segi dia qaimnya pada zat, seolah-olah iftiqar pada zat, jadi dia dianggap imkan. Jadi pening juga kan bab ni, tak payah tahu pun tak apalah. Tapi ulama kita melarang mengatakan sifat Allah Ta'ala tu perlu qaim pada zat. Kita kata sifat Allah Ta'ala itu dia tidak berdiri sendiri, tapi dia qaim pada zat. Tapi qaimnya sifat Allah Ta'ala itu pada zat bukanlah memberi maksud dia perlu kepada zat, seperti mana qaimnya arad pada jirim. Qaimnya arad pada jirim, dia memang perlu kepada jirim. Tapi sifat Allah, dia qaim pada zat Allah Ta'ala, dia tidak boleh qaim dengan sendirinya. Tetapi tidaklah kita boleh mengatakan sifat Allah perlu qaim pada zat. Maksudnya perlu kepada zat Allah untuk qaim padanya. Sebab itu memberikan gambaran bahawa sifat Allah itu lemah lah. Jadi di sini maksud ulama kata sifat Allah Ta'ala qaim pada zat kerana dia tidak boleh infikak. Dia bukan ghairani. Dia bukan dua ghair. Bukan dua benda yang ghair. Sebab hakikat ghair ialah sesuatu yang boleh infikak. Hakikat ghair itu ialah sesuatu yang boleh infikak, boleh terpisah. Maka sifat Allah tu tidak boleh terpisah dengan zat dia. Dia sudah bersatu dengan zat. Dia qaim bi zat dan dia memang dah menyatu dengan zat. Tak mungkin terpisah daripada zat. Jadi kita tak katalah sifat Allah Ta'ala itu perlu kepada zat dia. Tak. Kita kata sifat Allah Ta'ala qaim pada zatnya. Tapi berbeza dengan sifat jirim, nanti dia perlu kepada zat untuk berada, untuk qaim pada jirim. Jadi ada 4 lah. Satu yang tak perlu kepada mahal ataupun zat, dan juga tak perlu kepada mukhassis pencipta atau mujid, iaitu zat Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak perlu kepada mukhassis ataupun mujid, tapi qaim bizat. Kita tak kata dia perlu kepada zat. Kita kata qaim bizat, maka itu sifat Allah. Yang ketiga jirim, iaitu dia
dia tak perlu kepada zat. Sebab apa? Jirim sendiri adalah zat, maka dia tak perlu kepada zat yang lain untuk qaim. Tapi dia perlu kepada mujid, perlu kepada pencipta, kerana jirim mesti diciptakan. Dan yang keempat, perlu kepada mahal, perlu iaitu zat, dan perlu juga kepada mujid iaitu arad ataupun sifat bagi jirim. Boleh Jadi di sini bila Allah Taala tu al-qiyamu binafsi menafikan dua perkara. Sifat salbiah kan menafikan. Jadi pada al-qiyamu binafsi ini menafikan dua perkara, iaitu yang pertama menafikan Allah Taala itu berhajat kepada zat. Yang kedua menafikan Allah Taala itu berhajat kepada mujid ataupun mukhassis pencipta. Jadi apabila Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada zat, maka di situ kita tahu dia sendiri adalah zat. Jadi dia beritahu di situ kan dalil dia. Apa dalil Allah Ta'ala itu qiyam binafsih? Bolehlah. Kemudian apa tadi? Kalaulah Allah Ta'ala itu perlu kepada zat, maka yang perlu kepada zat ni ialah sifat. Sifat dia perlu kepada zat, dia tidak boleh qiyam binafsih. Dia tidak boleh qiyam binafsih, dia mesti qaim pada zat. Jadi kalau Allah Ta'ala perlu kepada zat yang lain, maka dia seolah-olah sifat. Dia bagi contoh tu putih kan. Putih tidak boleh berdiri sendiri, putih mesti ada pada zat yang lain, pada jirim, baju putih kan, ataupun kereta putih, ataupun apa sajalah benda yang berwarna putih. Putih sahaja tanpa ada bendanya tak boleh. Kita tak kata itu putih. Apa yang putih? Baju itu putih, boleh faham lagi. Kereta itu putih, berwarna putih. Ini itu putih. Itu putih. Putih apa? Kalau putih nama orang tak pakailah, itu lain. Maksudnya warna itu sendiri, dia berdiri sendiri tanpa dia bertempel pada mana-mana zat, tak boleh, mustahil. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala, kalaulah Allah Ta'ala itu dia perlu kepada zat yang lain, dia seolah-olah dia tu sifat. Jadi kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, maka Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan sifat yang lain. Ini satu masalah lagi. Sebab sifat itu tidak boleh bersifat dengan sifat yang lain. Tapi sebelum tu kita kena faham dulu. Sifat ada beberapa jenis. Dalam sini kan kita ada sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, ketiga sifat ma'ani, keempat sifat ma'nawiyah. Nanti ada lagi sifat af'al misalnya. Sifat af'al, kemudian gabungan beberapa sifat. Ini yang asal lah. Sebenarnya sifat af'al tu boleh kita kategorikan di bawah satu sifat dipanggil sifat idafi. Sifat idafi itu sebenarnya sifat ma'nawiyah, itu sifat idafi. Sifat af'al juga sifat idafi. Okey, di sini apabila dikatakan bahawa sifat tidak boleh berdiri pada sifat, ataupun sifat tidak boleh bersifat dengan sifat yang lain, maksudnya ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani dan maksudnya sifat ma'ani tidak boleh bersifat dengan ma'ani ataupun sifat ma'nawiyah. Tetapi sifat ma'ani boleh bersifat dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Contoh, kudrah sifat ma'ani. Kita boleh kata kudrah itu wujud. Wujud kan sifat nafsiyah. Jadi kita boleh kata kudrah itu wujud. Kudrah Allah Ta'ala wujud. Yang kedua kita kata kudrah Allah Ta'ala itu qadim ataupun qidam. Jadi kudrah Allah bersifat wujud, kudrah Allah bersifat qidam. Jadi contohlah satu, kalau kita kata kudrah Allah itu, sifat kudrah Allah Ta'ala itu wujud, maka wujud itu sifat nafsiyah, dan kudrah itu sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani boleh bersifat dengan sifat nafsiyah. Kemudian yang kedua, kita kata sifat kudrah Allah Ta'ala itu qidam, maka kudrah itu sifat ma'ani, qidam itu sifat salbiyah. Jadi sifat ma'ani boleh bersifat dengan sifat nafsiyah dan boleh bersifat dengan sifat salbiyah.
Dan juga dia boleh bersifat dengan sifat idhafi seperti ta'alluq. Sifat kudrah memiliki ta'alluq. Tapi di sini khilaf dengan Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri mengatakan bahawa sifat kudrah itu ta'alluq bagi sifat kudrah itu contohnya lah, bahkan umumlah kepada semua sifat ma'ani, dia bukanlah sifat idhafi bagi sifat ma'ani, tetapi dia adalah sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani. Pening kan? Itulah dia Asy'ariyah. Jadi sifat ma'ani tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Begitu juga sifat ma'nawiyah pun tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Tetapi sifat ma'ani dan ma'nawiyah boleh bersifat dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Itu tambahan lah. Jadi di sini oleh kerana Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan sifat ma'ani, jadi tak mungkin dia itu adalah sifat. Maka jika Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu dan seterusnya, maka dah tentulah dia adalah zat. Tak mungkin dia itu sifat. Jadi itulah dalil bahawa Allah Ta'ala itu qiyam binafsi, bahawa kalau Allah tidak qiyam binafsi, maka seolah-olah dia itu sifat. Mustahil Allah itu sifat, kerana apa? Dia sendiri bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sesuatu yang bersifat dengan ma'ani dan ma'nawiyah tak boleh bersifat dengan tak boleh dianggap sebagai sifat. Dia mesti zat. Maka sabitlah Allah Ta'ala itu adalah zat al-qiyam binafsi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mukhassis. Sifat mukhassis tidak berhajat kepada mukhassis, maksudnya tidak berhajat kepada mujid ataupun fa'il ataupun khaliq, sama je. Maka Allah tak perlu kepada pencipta ataupun yang membuatkannya ataupun yang mentakhsiskannya lah. Sebenarnya pembahasan di sini sudah dibahas ketika sifat wujud. Allah Ta'ala itu tak perlu kepada, kerana wujudnya adalah qidam kan. Wujud Allah Ta'ala itu bersifat qidam, jadi tak perlulah kepada mujid. Tapi di sini diulang baliklah, tapi diringkaskan, iaitu kalau Allah Ta'ala perlu kepada mujid atau mukhassis atau fa'il ataupun khaliq, maka dah tentulah Allah itu hadis. Kalau Allah itu hadis, maka dia akan jadi daur atau tasalsul. Jadi sebenarnya daur dan tasalsul dah kita bahas sebelum ni. Ada yang tanya tadi, tak apa ulanglah. Daur itu saling bergantung antara satu sama lain. A ciptakan B, B ciptakan A. Mustahil. Kemudian tasalsul itu rantaian yang tidak ada kesudahannya. A cipta B, B cipta C, C cipta ni sampailah Z cipta A balik tu, terus tanpa ada penghujung. Itu tasalsul, saling bergantung, rantaian pergantungan yang tidak ada penghujungnya. Jadi mustahil lah. Jadi hadis itu dah banyak kan. Maknanya bagi sifat qidam pun dalil dia Allah kalau tak qidam dia hadis, mustahil daur tasalsul. Itu juga tak baqa, maka dia hadis juga, maka daur tasalsul. Dan kalau dia mukhalafah lil hawadis, kalau dia tak mukhalafah di hadis, maka mustahil di hadis akan berlaku daur tasalsul juga. Kemudian di sini qiyam binafsi pun, tapi ada dua di sini dalil. Kalau yang tak berhajat kepada mukhassis, itu pun akan, kalau dia berhajat kepada mukhassis berarti dia hadis, maka daur tasalsul juga. Cuma yang pertama itu tak berhajat kepada mahal, sebab Allah Ta'ala itu dia zat, dia bukan sifat. Jadi seolah-olah al-qiyamu binafsih di sini nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu adalah zat. Allah Ta'ala itu zat yang tidak diciptakan. Itu seolah-olah nak masukkan maksud Allah Ta'ala itu al-qiyamu binafsih, qiyamuhu binafsih, maksudnya Allah Ta'ala itu adalah zat dan dia bukan sifat dan dia tidak diciptakan. Itu qiyamu, maksudnya qiyamu binafsih menafikan Allah Ta'ala perlu kepada zat dan perlu kepada mujid. Jadi di sini bolehlah kita kiaskan. Kalau Allah Ta'ala tak perlu kepada zat, maka dia pun tak perlu kepada tempat. Boleh juga. Cuma pembahasan Allah Ta'ala tu tak perlu kepada tempat tu sebenarnya cukup pada mukhalafah lil hawadis. Kerana hawadis itu dia sesuatu yang bersifat baru dan tahayus. Hawadis itu kan jirim dan arad. Jirim itu kan dia bertahayus. Maksudnya jirim itu sesuatu yang mutahayyiz, asyai'ul mutahayyiz. Kalau arad itu dia halun fil mutahayyiz,
Dia berada menempel pada zat yang mutahayyiz. Dan Allah Ta'ala itu ghairu mutahayyiz, tidak mengambil ruang. Itu sebab apa? Setiap yang mengambil ruang itu jirim, dan jirim itu adalah hawadis, kerana qiyamnya arad yang hadis pada jirim. Maka mukhalafah lil hawadis itu sudah cukup untuk menafikan Allah itu bertempat. Di sini pun boleh jugalah, kerana mengatakan Allah tu qiyam binafsih, maka tidak perlu kepada zat, apalagi bertempat dan sebagainya. Sebab apa? Tempat itu menurut mutakallimin itu sesuatu yang iktibar. Tempat itu amrun iktibari. Kalau ahli falsafah mengatakan tempat itu wujud. Cuma dia ada sikit khilaf yang panjang juga kat sini. Ada Imam Bajuri pun mengatakan tempat itu wujud. Cuma kena fahamlah di sini apa maksud tempat di sini. Apa maksud tempat. Jadi kalau setengah ulama dia membezakan antara tempat dengan al-haizu, dengan faraq, dengan maudhi', dengan mahal. Itu dia. Jadi mahal itu paling umum sekali. Mahal boleh jadi zat, mahal boleh jadi macam-macam. Mahal boleh jadi macam-macam. Kedua, maudhi'. Maudhi' pun tempat juga, tapi lebih umum lagi, lebih bawah sikit daripada mahal. Kemudian bawah lagi dipanggil faraq. Faraq ni ruang. Kemudian bawah lagi dipanggil haizu. Haizu ni pun ruang juga sebenarnya, tetapi ruang yang sudah diambil, ruang yang sudah dipakai. Dan makan itu pun tempat juga, ruang juga. Tetapi di sini kalau menurut falsafah, tempat itu, kalau menurut Aristotle, tempat itu ialah, dia mendefinisikan tempat itu ialah sathul batin minal hawi mumassun li sathuz zahir lil mahwi. Iaitu permukaan dalam, permukaan batin. Sathul batin tu maknanya permukaan yang belah dalam, lil hawi, bagi sesuatu yang hawi ni yang meliputi. Kemudian mumassun, bersentuhan, li sathiz zahir, bagi permukaan yang zahir, lil mahwi, bagi sesuatu yang diliputi. Contohnya lah kan, contohnya ni, jadi bila saya letak satu benda dalam ni, saya letak ni dalam ni kan, jadi sekarang ni kes ni dipanggil hawi, yang ni dipanggil mahwi. Yang ni yang meliputi, yang ni yang diliputi. Jadi yang ni bila dia maknanya sathul zahir dia itu permukaan zahir dia. Yang ni sathul batin maknanya permukaan dalam. Ni luar, ni dalam, permukaan dalam. Ini permukaan luar. Jadi permukaan dalam yang hawi ini menyentuh dengan permukaan zahir bagi yang mahwi. Contoh yang lain lah, kamu duduk atas kursi. Kamu duduk atas kursi, maka kursi itu kita kata dia hawi, bontot kamu itu mahwi. Dan kursi itu dia punya bahagian dia panggil sathul batin, bahagian dalam. Kemudian bontot kamu tu dia panggil bahagian yang zahir. Jadi bahagian yang zahir bontot kamu menyentuh kepada bahagian yang dalam kursi. Kursi itu dipanggil hawi, bontot kamu kira mahwi. Itu tempat menurut Aristotle. Maka tempat itu je lah, bila yang mana menyentuh itulah dipanggil tempat. Yang tak bersentuhan tu tak panggil tempat. Tapi itu ainda Aristotle lah. Tapi ulama kalau mutakallimin kata, kalau tempat itu al-akhzu qadran minal faraq. Al-akhzu qadran itu makna tahayyus, mengambilkan, kita dah bahas dah. Dan kalau faraq itu sendiri, ruang atau tempat itu ialah faragul mauhum. Faragul mauhum iaitu ruang yang mauhum. Ruang yang mauhum itu maksudnya kenapa mauhum? Kerana disangkanya ruang kosong, tetapi ternyata ada udara dalam tu kan. Maka di situ itu mutakallim. Maka ruang menurut mutakallimin, makan, haizu, faraq, maudhi', mahal, menurut mutakallimin benda yang iktibari, amrun iktibari. Menurut falsafah dia amrun wujudi. Jadi Allah Ta'ala tak perlu kepada tempat. Satu, yang pertama, tempat itu sendiri dalam amrun iktibari. Allah Ta'ala tak perlu kepada tempat pun. Tapi yang biasanya orang menafikan tempat itu sebab dia faham tempat itu macam wujud.
Sebab tu dia tak perasan, dia pun jadi falsafah bila dia kata tempat itu wujud, maka ruang itu wujud, maka itu falsafah sebenarnya. Jadi Allah tak perlu kepada tempat, tak perlu kepada ruang. Jadi sebenarnya bukan masalah tu Allah berada pada ruang atau tidak. Jadi Allah Ta'ala tidak berada pada ruang. Dia tak perlu dan juga tidak berada pada ruang. Jadi selain daripada Allah Ta'ala, jisim dia perlu kepada ruang kerana memerlukan ruang ataupun mengambil ruang itu dan memang sifat nafsiah bagi jirim. Sifat nafsiah bagi jirim tu. Jadi jirim mengambil ruang kerana sifat nafsiah. Memang Allah ciptakan jirim itu, dia bersifat nafsiah dia, iaitu tahayus, mengambil ruang, mengambil satu kadar daripada ruang. Jadi kalau kita kata jirim tak mengambil ruang, maka dia bukan jirim. Bukan jirim. Jirim mesti mengambil ruang. Sifat nafsiah. Sifat nafsiah ni sifat yang mana kalau tidak ada sifat nafsiah, tak adalah benda tu. Jadi sifat nafsiah bagi jirim, wujud, mengambil ruang, tahayus, kemudian harakat dan sukun, ataupun dia panggil akwan. Dia panggil al-akwan, istima' iftiraq, harakat dan sukun. Itu sifat nafsiah bagi jirim. Jadi Allah Ta'ala sifat nafsiah dia wujud saja, bukan sifat nafsiah Allah Ta'ala tu mengambil ruang. Sebab Allah ghairu mutahayyiz. Kalau Allah juga mutahayyiz, maka Allah Ta'ala itu tak ada bezanya dengan zat jirim. Jadi saya dah bahas dalam mukhalafah lil hawadis itu kan, kita membezakan Allah Ta'ala itu nanti saya jawab. Jadi Allah Ta'ala, kita membezakan Allah Ta'ala tu daripada awal lagi. Pembahagian yang paling tinggi sekali, jinsul a'la dia, kita pecahkan mana benda yang wujud itu ada dua. Satu wujud yang mutahayyiz dan wujud yang ghairu mutahayyiz. Dan yang mutahayyiz itu, satu mutahayyiz binafsi, satu halun fil mutahayyiz, iaitu jirim dan arat-arat halun fil mutahayyiz. Allah Ta'ala tu ghairu mutahayyiz, tidak mengambil. Dari situ kita sudah pun membezakan. Jadi daripada apabila zat Allah tu ghairu mutahayyiz, dia bukan jirim dan dia tidak tahayuz, maka dia tu dari situ sudah berlaku perbezaan antara Allah dengan yang lain-lain. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa setiap yang wujud mestilah berjirim, mestilah tahayuz. Itu masalahnya. Masalahnya Ibnu Taimiyah tu dia buat teori sendiri. Dia kata setiap sesuatu yang wujud mesti tahayuz dan mesti berjisim. Jadi sebab tu dia kata Allah Ta'ala tu bertempat dan Allah Ta'ala itu berjisim. Cuma dia kata Allah Ta'ala punya jisim tak sama dengan jisim makhluk, dan Allah Ta'ala itu tempat dia tak sama dengan tempat makhluk. Allah ada tempat dia tersendiri, iaitu kharijul alam. Makhluk semua dakhilul alam. Itu Ibnu Taimiyah. Jadi bila kita kata Allah tak bertempat, maka orang tanya nanti yang kedua, biasanya dua soalan. Nabi pergi Mi'raj itu, Nabi jumpa Allah Ta'ala kan, maka Allah ada di sana. Jadi yang pertama, Nabi Yunus pun berjumpa Allah Ta'ala juga dalam perut ikan di dalam lautan. Nabi Musa pun dia bersembang dengan Allah Ta'ala juga di Bukit Tur Sina. Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha atas lagi. So sekarang ni, kalaulah kita kata Allah tu bertempat di aras saja, Nabi pergi jumpa, habis itu Nabi Musa, ketika Nabi Musa bersembang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala turun ke Bukit Tur Sina. Allah Ta'ala turun ke Bukit Tur Sina macam kata si Fakhr Razi kalau Gangsa tu. Allah turun zat dia di Bukit Tur Sina. Na'udzubillah min zalik. Kemudian Nabi Yunus di bawah perut ikan tu, Allah Ta'ala masuk dalam laut. Jadi senang saja. Okey, Nabi pergi ke Mi'raj. Nabi adalah makhluk. Nabi adalah jisim. Nabi bersifat dengan sifat jisim, iaitu mengambil ruang. Nabi pergi sana sampai ke penghujung sekalipun, Sidratul Muntaha atas lagi, Nabi tetap jisim, tetap berada pada suatu ruang, pada satu tempat. Allah Subhanahu Wa Taala zat yang bukan jirim, tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat. Jadi apa masalahnya? Adakah Allah Ta'ala itu tidak boleh bertemu dengan Nabi dalam keadaan Allah Ta'ala sendiri tidak mengambil ruang,
tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat, masih kekal dengan sifat-sifat asalnya, tidak berjisim, tidak berarah, tidak muqabalah. Tak boleh. Ha? Mesti Allah kena berjisim bertempat baru boleh bertemu dengan Nabi. Kalau tak, tak boleh bertemu dengan Nabi. Yang kedua, nanti saya bagi dua permasalahan yang sama je. Nanti kita akan melihat Allah Ta'ala di syurga. Kita akan melihat Allah Ta'ala di syurga, betul? Maknanya mestilah Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Mesti Allah Ta'ala ada depan penghuni syurga. Sebab penghuni syurga nak tengok Allah, mesti ada muqabalah, dia panggil. Muqabalah di antara Allah dengan ahli syurga. Allah di depan, ahli syurga di sini, maka ahli syurga barulah melihat Allah. Kalau tidak, macam mana nak tengok Allah? Dan juga yang pertama tadi, iaitu Nabi pergi jumpa Mi'raj, jumpa Allah, dan tentulah Allah ada kat situ. Itu dua soalan yang orang jahil tanya. Jadi kita kata, adakah mustahil kita melihat sesuatu, berjumpa dengan sesuatu benda yang tak ada depan kita? Mustahil ke? Sekarang ni tuan-tuan tengok saya ni, saya ada depan tuan-tuan ke? Tuan-tuan tengok saya kan, saya tak nampak lah tuan-tuan. Kita FB live, kita bukan buat video live. Kalau video live kan, video conference atau Zoom atau Skype atau Messenger, bolehlah saya tengok tuan-tuan, tuan-tuan tengok saya. Sekarang ni saya tengok tak nampak tuan-tuan, tuan-tuan nampak saya. Betul. Tuan-tuan nampak saya kan depan mata tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, ustaz dan ustazah. Betul. Adakah saya berada di hadapan tuan-tuan? Nak tanya? Ataupun saya bagi contoh yang lain lah. Tak ada yang jawab. Kita tengok satu live, Manchester lawan Liverpool, live di Old Trafford. Live dan Old Trafford. Kita tengok Manchester tu, kita pergi Manchester ke? Perlawanan yang kita tengok itu ada depan kita ke? Perlawanan live antara Manchester lawan Liverpool lah contohnya. Ataupun live Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin mengumumkan bahawa PKP akan bersambung lagi sehingga 28 April. Perdana Menteri itu ada depan kita ke? Ada depan kita? Tak ada kat depan kita. So ada kat mana? Ada dalam skrin. Ada dalam skrin. Yang kedua, kita mimpi. Kita bermimpi. Dalam mimpi tu kita jumpa kawan kita. Dalam mimpi tu jumpa bidadari sampai terpancut basah. Dalam mimpi tu jumpa rimau kena kejar sampai berpuluh-puluh. So kita dalam mimpi tu kita nampak dan kita jumpa, kita bertemu tu, benda tu ada depan kita ke? Ada depan kita? Jadi bukanlah ulama' kata kita akan melihat Allah ataupun Nabi Muhammad melihat Allah di Mi'raj, Nabi Musa melihat Allah di Bukit Tusinan tu dalam skrin ataupun dalam mimpi. Maksudnya manusia boleh mencipta satu kaifiat untuk dia melihat sesuatu yang tak ada depan dia. Contoh sekarang ni kan, manusia cipta satu kaifiat, satu alat, iaitu namanya handphone. Jadi kamu semua boleh tengok saya live sekarang ni, live. Walaupun saya tak ada depan kamu secara hakikat, kamu masih boleh tengok saya dalam skrin. Dan dalam mimpi juga sama juga, walaupun benda tu tak ada depan mata, dalam hakikatnya dia tak ada depan kita, cuma dalam mimpi tu kita bertemu, berjumpa dengan dia. Tapi bukanlah ulama' kata kita akan melihat Allah di syurga ataupun Nabi melihat Allah di Mi'raj dan sebagainya, itu dalam skrin ataupun dalam mimpi. Maksudnya manusia boleh mencipta kaifiat untuk melihat sesuatu yang tak ada depan dia, dan Allah Ta'ala bagi kita satu kaifiat, iaitu mimpi. Kita boleh bertemu dan melihat sesuatu dalam mimpi yang benda tu tak ada depan kita. Tak boleh ke Allah Ta'ala buat satu kaifiat untuk kita melihat dia, Nabi Muhammad melihat dia di Mi'raj tanpa dia berada di hadapan? Tak boleh. Manusia boleh buat, Allah tak boleh buat. 1001 cara, 1001 kaifiat Allah Ta'ala boleh buat untuk dia memperlihatkan zat dia kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Begitu juga Allah Ta'ala boleh membuat 1001 kaifiat yang berbeza, yang macam-macam kaifiat, yang mana Allah Ta'ala akan memperlihatkan zat dia kepada ahli syurga.
Tak perlu Allah pergi ke situ, tak perlu Allah berada di depan Nabi Muhammad, tak perlu Allah berada depan ahli syurga, tak perlu Allah mengambil ruang di syurga, tak perlu Allah berarah hadapan muqabalah dengan ahli syurga dengan Nabi Muhammad. Tak boleh. Betul, sebab tu Wahabi dia terlalu memandang rendah kepada Allah. Dia tak tahu yang Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Allah Ta'ala mampu buat beribu-ribu kaifiat. 1001 lah, kalau orang Melayu kata 1001 tu kira banyak lah kan. Allah Ta'ala boleh buat 1001 kaifiat untuk dia bertemu dengan Nabi Muhammad di Mi'raj, untuk dia memperlihatkan zat dia kepada ahli syurga tanpa dia berada di hadapan Nabi Muhammad dan ahli syurga, tanpa dia mengambil ruang, berarah, berjisim dan sebagainya. Tak boleh, Allah tak boleh buat. Itu maknanya tak kenal Allah, tak kenal hakikat Allah yang sebenarnya. Bagi Allah mudah saja. Jadi bagaimana manusia boleh buat satu alat untuk melihat sesuatu tanpa benda tu ada depan dia, begitu juga dalam mimpi kita bertemu dan melihat sesuatu tanpa benda tu berada depan kita. Itu hanya salah satu kaifiat saja yang Allah Ta'ala bagi. Bahkan Allah boleh buat 1001 kaifiat lagi. Kita boleh melihat dia, berjumpa dengan dia. Nabi Muhammad berjumpa dengan dia di Mi'raj, melihat dia. Kalau pendapat yang mengatakan melihatlah, pendapat Ibn Abbas. Siti Aisyah kata tak melihat. Jadi Allah boleh buat 1001 kaifiat untuk memperlihatkan zat dia kepada siapa saja, tanpa dia mengubah sifat asal dia, tanpa dia bertempat, mengambil ruang, berarah depan, muqabalah dan sebagainya. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW menceritakan ketika ahli syurga nanti dah masuk syurga semua, ketika Allah Ta'ala untuk memperlihatkan zat dia kepada ahli syurga, bukannya Nabi kata bila semua dah berkumpul maka Allah pun datang bersama malaikat. Inilah barisan kita. Allah pun datang dengan malaikat, tunjuk akulah Allah. Ingat macam tu ke? Itu pemikiran, itulah sebenarnya ikut akal. Itulah sebenarnya orang yang ikut akal. Kita mengatakan akal kau tu bodoh. Bukan akal, itu adalah adat. Apabila kita nak melihat sesuatu itu, bila sesuatu tu mesti berada di hadapan kita, itu hukum adat, bukan hukum akal. Sebab tu orang yang jahil tak tahu beza antara hukum adat dengan hukum akal itu, dia akan tersalah akidah dia. Jadi dalam hadis itu Nabi kata Allah akan wakushifal hijab, akan disingkapkan hijab. Itu saja istilah yang Nabi kata. Bila kita melihat Allah Ta'ala nanti di syurga, dengan cara macam mana? Allah tak perlu datang masuk syurga, tak perlu memenuhi ruang syurga. Allah Ta'ala dalam hadis tu Nabi kata wa kushifal hijab, Allah Ta'ala akan singkapkan hijab, maka semua ahli syurga akan melihat Allah. Itu saja kaifiat yang Nabi sebut. Apa maksud disingkapkan hijab di sini? Okay, contoh sekarang ni malaikat dan syaitan dan roh ada tak bersama kita? Malaikat, roh, syaitan ada bersama kita ke tidak? Nak tanya. Kita boleh nampak tak malaikat, roh dan syaitan, jin? Boleh nampak. Dia ada bersama kita. Kenapa kita tak nampak? Sebab terhijab. Kita terhijab kerana roh, malaikat dan syaitan itu ada pada alam dia tersendiri, alam malakut dia panggil. Kita ni dipanggil alam muluk. Alam muluk. Jin, syaitan, malaikat ni berada pada alam malakut. Maka di sini juga alam dia. Cuma kita tak nampak jin, tak nampak malaikat, tak nampak roh kita sendiri pun kita tak nampak. Sebab kita terhijab. Hijab maknawi, kata Imam Nawawi, dimaksudkan hijab ini hijab maknawi. Bukan hijab pakai hijab tu kan. Pakai hijab ataupun tabir itu pun hijab juga. Itu fizikal punya hijab. Ini dipanggil hijab maknawi. Kalau kita disingkapkan hijab, kita boleh lihat malaikat, kita boleh lihat roh kita kalau disingkapkan hijab. Tetapi itu hijab antara kita dengan alam malakut saja. Kita hijab manusia dengan Allah Ta'ala itu, dalam riwayat dalam Majma'uz Zawaid mengatakan 70,000 hijab antara Allah dengan makhluk. Dalam Sahih Muslim Nabi kata, kalaulah Allah Ta'ala sekarang ini Allah Ta'ala singkapkan hijab sekarang ini, maka la'ahraqat subuhatil wajihi, akan terbakarlah seluruh makhluk sejauh memandang.
sejauh mata memandang, kerana makhluk di sini tak mampu untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah singkapkan hijab sekarang, semua alam semesta ini akan hancur, terbakar, dalam Sahih Muslim. Dan hijabuhu min nur, salah satu hijab Allah Ta'ala itu hijab yang diperbuat daripada cahaya. Itu kalau Allah Ta'ala singkatkan. Jadi di syurga Allah Ta'ala sudah memberi kekuatan kepada ahli syurga untuk dapat menghadap Allah Ta'ala ketika disingkatkan hijab. Sebab tu Nabi Muhammad SAW dibelah dada dia, syaqqus sadar, sebelum dia pergi ke Mi'raj. Jadi sudah diberi satu kekuatan untuk dia menghadap Allah Ta'ala. Sudah diberi kekuatan untuk menghadap Allah Ta'ala. Di situlah khilafnya, adakah di Mi'raj itu Allah Ta'ala singkapkan hijab sehingga Nabi melihat Allah atau tidak. Itu khilaf di kalangan, di antara Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Siti Aisyah radhiyallahu mengatakan bahawa Nabi tidak melihat Allah Ta'ala di Mi'raj. Tapi Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah. Anna Muhammadan ra'a rabbahu bi'aini ra'sihi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Allah ada duduk di suatu tempat sebelum ada alam ini. Sejauh mana kebenaran ini? Sebelum ni saya dah bagi tahu, tempat itu ialah tabi' ataupun iktibar bagi alam ini. Kalau tidak ada alam ini, mana ada tempat? Menurut mutakallimin, bahawa alam semesta ni ketika dijadikan oleh Allah Ta'ala, ketika itulah wujudnya tempat, tabi' kepada wujudnya alam semesta ni, langit dan bumi. Ketika langit dan bumi tidak ada, tempat pun tak ada, masa pun tak ada. Macam mana boleh kata Allah berada di satu tempat sebelum adanya alam ini? Jadi tak tahulah, wallahu alam, mungkin orang tu tak faham hadis ataupun yang dimaksudkan tempat di situ majaz saja, tidak tempat. Seperti mana tadi saya katakan, kita ni di alam muluk, kemudian malaikat, jin, syaitan, roh tu di alam malakut, dan ada yang mengatakan syurga neraka pun alam malakut, ada yang mengatakan syurga neraka alam jabarut, ada yang kata tak, alam jabarut itu alam sifat-sifat asma Allah, ada yang kata alam rahamut itu alam af'al Allah, macam-macam lah alam. Dan Allah sendiri itu di alam lahut dia panggil. Allah tu berada di alam lahut, mungkin tu dia maksudkan tu alam lahut, tetapi alam lahut itu tidak wujud, hanya satu nama sekadar untuk membezakan antara Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka dikatakan Allah berada di alam lahut, tapi alam lahut itu sendiri tidak wujud sebenarnya, itu hanya majaz. Itu hanya satu iktibar saja. Maknanya nak membezakan, nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu tidak berada pada alam-alam malakut, ya, sama ada alam itu muluk atau alam malakut atau alam jabarut. Allah Ta'ala itu berada di alam lahut. Maksud dia alam lahut itu bukanlah wujud, tetapi nak membezakan Allah dengan alam-alam yang lain. Jadi jirim mengambil ruang berada di alam muluk. Sebab tu Imam Ghazali berpendapat bahawa alam malakut itu pun mujarrad anil makan wa zaman. Mujarrad anil makan. Mujarrad anil makan atau mujarrad anil maddah. Roh dan malaikat, jin, syaitan itu mujarrad anil makan. Itu kata Imam Ghazali, pendapat itu pendapat yang dhaif ikut falsafah. Mutakallimin mengatakan tetap juga roh dan jisim, malaikat, syaitan itu jisim yang mengambil ruang, jisim tapi dipanggil jisim latif. Kalau kita ni jisim kasif. Jadi jisim kasif ini mengambil ruang dan jisim latif pun mengambil ruang. Dia tidak mujarrad anil makan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan jirim, maka dia mujarrad anil makan wal zaman, maka Allah Taala tak perlu tempat dan masa. Jadi mungkin maksud di situ, tempat di situ sekadar nak membezakan antara Allah dengan makhluk. Sebenarnya tempat itulah amrun i'tibari. Macam mana boleh kita berada pada amrun i'tibari, Allah Taala berada pada amrun i'tibari, itu mustahil. Boleh. Jadi khilaf di antara Ibnu Abbas dengan Siti Aisyah mengatakan Allah tidak melihat, Nabi Muhammad tidak melihat Allah ketika Mi'raj. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Nabi melihat Allah di Mi'raj. Jadi kalau kita ambil pegangan Ibnu Abbas, Nabi melihat Allah Ta'ala di Mi'raj, maksud dia Allah singkapkan hijab untuk Nabi dan Nabi melihat Allah. Bukan bermakna Allah pergi kat situ atau ada kat situ.
Tak ada ulama pun kata Mi'raj itu menunjukkan Nabi pergi berjumpa Allah, menunjukkan Allah berada di situ. Tak ada ulama ahli sunnah pun yang kata, melainkan Ibn Taymiyah, Wahabiyah, Mujassimah, Musyabbihah saja. Ulama mengatakan Nabi pergi Mi'raj dan khilaf, Nabi bertemu dengan Allah ataupun tidak, Nabi melihat Allah ataupun tidak. Menurut, kalau bertemu pun, melihat dan bertemu itu menurut pendapat Ibn Abbas itu maksudnya bukan Allah ada kat situ. Nabi disingkapkan hijab. Sebab tu dalam ayat Quran Allah mengatakan makana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijab au yursilar rasula. Tidaklah seorang manusia itu dia berbicara dengan Allah Ta'ala melainkan melalui wahyu atau min wara'i hijab au yursilar rasula. Di sini tak mungkinlah Nabi pergi Mi'raj itu Nabi wahyan, tidak. Kalau wahyan itu di bumi pun diutuskan wahyu. Kemudian yursilar rasulah pun tak mungkin kerana diutuskan malaikat Jibril. Sekarang ni yang kedua tu dipanggil au min wara'i hijab. Tapi maka untuk Nabi SAW, Nabi disingkapkan hijab ketika Mi'raj. Begitu juga Nabi Musa AS menurut Asy'ariyah ketika di Bukit Tursina, dia berbicara dengan Allah Ta'ala kerana disingkapkan hijab, maka dia memahami kalam nafsi Allah tu nanti dalam pembahasan sifat kalam nanti. Jadi menurut, kalau kita mengambil pendapat Ibn Abbas, memang Imam Abbas Asy'ari cenderung, kebanyakan ulama cenderung kepada pendapat Ibn Abbas, Nabi melihat Allah di Mi'raj, tapi bukan bermakna Allah berada di situ. Nabi yang pergi ke situ, kemudian Allah Ta'ala singkapkan hijab untuk Nabi. Boleh saja Allah Ta'ala Nabi berada di bumi, Allah singkapkan hijab pun boleh, tetapi akan hancur lah, seperti mana gunung hancur, seperti mana Allah, hadis dan Sahih Muslim tu mengatakan kalaulah Allah singkapkan hijab dia yang daripada cahaya, maka akan hancur. Maknanya tak mampu untuk menghadapi hijab Allah saja, tak mampu, macam mana nak menghadapi Allah sendiri. Nanti di syurga nanti barulah Allah beri kekuatan kepada ahli syurga untuk dia boleh menghadap Allah Ta'ala, kerana sudah diberi jasad yang baru. Kita di syurga bukan jasad macam ni. Jadi Allah Ta'ala maha berkuasa, dia boleh, dia sebab tu manusia ni terkongkong dengan hukum adat, jahil dengan hukum, nak bezakan antara hukum adat dengan hukum akal dan hukum syarak. Akhirnya dia kata, kalau tengok Allah, mestilah Allah kat depan, mesti Allah kat depan, maknanya Allah kena ikut kau punya kepala otak. Allah terpaksa ikut kepala otak engkau. Kepala otak engkau tak boleh terima yang Allah Ta'ala tu tak ada kat depan, macam nak tengok. Apa punya jahil. Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala boleh buat 1001 cara untuk dia memperlihatkan zat dia tanpa dia berubah dia punya zat dan sifat dia. Kekal dengan zat dia yang tidak mengambil ruang, tidak berjisim, tidak berarah, tidak terbatas dan sebagainya. Itulah pasal tak mengaji, tak faham. Dia ingat Allah Ta'ala ni macam-macam makhluk. Itu namanya musyabbihah, itu namanya mujassimah. Dia tak boleh terima. Kita nak tengok Allah, mesti Allah dekat depan. Nabi pergi Mi'raj, itulah dalil Allah ada kat sana. Itulah dia. Ini orang yang jahil, murakab. Terlalu memandang rendah Allah, tak faham Allah, tak kenal Allah tu siapa. Ya Allah lemah sangat, Allah mesti kena ikut hukum akal engkau ke? Kena ikut hukum adat engkau ke? Ikut kepala otak engkau ke? Allah maha berkuasa, Allah boleh buat apa saja dia nak buat. Dia boleh memperlihatkan zat dia kepada ahli syurga tanpa dia berada pada satu tempat, tanpa dia mengambil ruang, tanpa dia berjisim, tanpa dia berarah, tanpa dia mukabalah dengan ahli syurga. Sama kes dengan Nabi Muhammad SAW. Tak boleh terima akal, tak boleh terima. Nabi pergi Mi'raj satu malam, berapa ribu tahun perjalanan? Daripada Mekah ke Baitul Maqdis, berapa bulan perjalanan zaman tu? Daripada bumi ke langit pertama 500 tahun. Langit pertama, langit kedua 500 tahun. Ini ada hadis Nabi SAW sebut dalam Ibnu Katsir, cuba baca Bidayah wa Nihayah. Sampai ke langit yang ke Sidratul Muntaha, ada lautan yang dalamnya 500 tahun dalamnya. 4,000 tahun daripada bumi nak pergi ke sana. Balik 4,000 tahun. Jadi perjalanan Nabi ke Mi'raj ikut ukuran Nabi sendiri cakap 8,000 tahun lebih. Tapi berlaku dalam satu malam, Nabi balik tempat tidur dia masih panas lagi. Kau percaya tak percaya? Itu boleh percaya. Kita kena percaya, beriman. Walaupun tak masuk akal katanya, tak logik. Nabi pergi Mi'raj, perjalanan 8,000 tahun tapi berlaku satu malam saja. Tak percaya. Tak boleh masuk akal, tapi kita kena percaya, kena beriman.
Tapi kata Allah Ta'ala tu tak berada di tempat, tak berada depan, tak boleh percaya, tak boleh terima lah, itu tak masuk akal. Itu tak masuk akal pula. Yang Mi'raj kau percaya pula, boleh pula terima. Faham? Bukan marah, tegas. Imam Malik kalau ditanya tentang sesuatu, kan bila ada orang tu tanya kepada Imam Malik kan, kaifal istiwa? Ar-Rahmanu ala istawa, kaifal istiwa? Merah padam muka Imam Malik. Merah padam muka Imam Malik. Dia tunduk, kemudian dia angkat kepala, kemudian dia jawab, kan, al-istiwa'u ghairul majhul wa kaifiyatu ghairul ma'qul wal imanu bihi wajib wa su'alun bid'ah. Tidaklah aku melihat engkau ni adalah seorang mubtadi'. Halau keluar. Imam Malik sampai halau orang tu keluar. Marah bila orang tanya Allah tu istiwa tu apa. Ini saya mula-mula saya baca hadis tu saya pun tak faham kenapa Imam Malik nak marah. Orang tu tanya je, kenapa Imam Malik sampai merah padam muka, marah, halau kau ni ahli bid'ah, keluar, halau. Hari ni baru saya faham. Bila orang tanya, Allah tu ada tangan ke? Saya betul-betul marah betul. Kalau orang tanya Allah Ta'ala tu ada apa dia? Ada di langit atau Allah Ta'ala tu ada tangan, saya cukup marah. Baru saya faham kenapa Imam Malik marah. Saya sekarang ni bukan nak buat marah. Bila orang tanya soalan macam tu, dia terus rasa geram macam kau ni tak kenal Allah ke? Faham Jadi itu pembahasan qiyamuhu binafsi. Perbahasan qiyamuhu binafsi. Nanti insya-Allah kita sambung lagi besok. Besok pun rasanya saya ada kuliah subuh je awal sikit. Kuliah duha mungkin tak ada besok, mungkinlah. Tak tahulah kalau diubah pergi duha ke. Jadi esok mungkin ada lagi insya-Allah kita sambung sifat yang ke-6 iaitu wahdaniyah. InsyaAllah. Boleh faham Sifat 20 ni menjawab segala persoalan akidah. Siapa yang belajar sifat 20 dengan bersungguh-sungguh, mendalami dan memahami perkara-perkara cabang furuk pembahasan dalam sifat 20, segala persoalan akidah terjawab. Segala persoalan akidah mengenai Allah terjawab. Tak nak belajar, tak pernah belajar, malas belajar, lepas tu macam-macam soalan tanya. Kata Allah macam tu, Allah macam ni, Allah mustahil, Allah macam ni, mestilah bertempat. Belajar. Saya tak ada marah, saya dah cakap dah. Cuma kita rasa tersentak bila Allah orang menyifatkan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tak layak bagi Allah. Kalau kita tak tersentak macam Imam Malik tersentak, maknanya kita belum kenal Allah lagi. Kenapa Imam Malik boleh tersentak bila orang tu tanya? Dia tanya tentang Allah, benda yang tak layak bagi Allah. Saya pun tak faham, tapi tiba-tiba sekarang ni, semenjak ni, baru faham. Bila orang tanya tentang benda yang tak layak bagi Allah, kita rasa geram je. Bukan marah lah, kita rasa, kau ni tak kenal Allah betul. Tak, kuliah subuh saya untuk surau lain. Kalau untuk kelas ni biasalah 9.30, 9.45 lah. Kelas ni biasa istiqamah. Subuh tu untuk ada surau di tempat lain di Kajang. Nasib baik saya tak jadi Imam Malik, saya halau tu. Saya tak halau, saya off, saya tak buat kuliah tu. Ataupun yang tanya tu saya unfriend terus, saya keluarkan daripada grup. Itu kalau ikut Imam Malik betul lah. Yalah, orang tanya tentang Tuhan kita, tentang Allah, sesuatu yang kalau dengar bulu rama boleh tegak. Tanya Allah Ta'ala itu, kalau kita tak ada perasaan macam tu, mana kita belum kenal Allah lagi. Ini baru kenal Allah melalui ilmu akal saja, belum lagi kenal Allah dalam tasawuf. Tasawuf, kalau kenal Allah dengan tasawuf, sebut nama Allah je menangis, bergentar hati. Itu tasawuf kenal Allah. Orang beriman ke iza zukirallahu wajilat qulubuhum, itu dalam surah Al-Anfal tu kan. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum.
Ulaikal mu'minuna haqqan, itulah orang yang beriman yang hak. Maknanya kalau sebut nama Allah hati kita tak bergentar lagi, maka kita belum lagi mukmin yang hak. Itu tasawuf lah. Tasawuf nanti ada guru yang lebih hebat lah. Saya belajar dengan Syekh Rahimuddin, itu insya-Allah tasawuf. Ini baru cerita Allah, mengenal Allah dengan hukum akal ni. Kita kenal Allah dengan dalil naqli, kenal Allah dengan dalil akli, kenal Allah dengan dalil zauqi, dan akhirnya kenal Allah dengan Allah. Jadi orang mensifatkan apa ni, Imam Malik marah sebab orang mensifatkan Allah dengan benda yang tak layak bagi dia. Kita biasa-biasa je, mana belum kenal Allah lagi lah. Kalau tasawuf sebut Allah saja dah bergentar hati, mengalir air mata. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dibaca ayat-ayat ni meningkat iman. Tak ada, saya tak, okey, tanya tak ada masalah. Cuma saya akan, bila soalan tu soalan yang menggetarkan jiwa, saya jawab tegas lah, itu je. Macam mana Imam Malik tak, spontan, bukan nak buat-buat. Benda spontan. Alah, sufusta'iyun itu semua pandangan safsatah tu tak boleh pakai lah. Tapi Imam Haramain mengatakan walaupun dia orang tu sufusta'iyun itu tetap mukallaf. Walaupun akal dia berpendapat tentang pandangan yang safsatah, benda yang safsatah ni menyalahi akal lah. Tapi dia orang walaupun digelar sebagai sufusta'iyun, tetapi tetap juga dia orang tu orang yang berakal, tetap dia orang mukallaf. Kata Imam Haramain, dia orang jangan anggap sufusta'iyun itu golongan yang bukan mukallaf. Wallahu a'lam. Ada soalan tu, mas, dia tanya soalan dalam kuliah yang pertama, tak silap saya ke kat mana dia tanya. Beza antara wujudi, zati, kemudian sifat ma'ani tu zati ataupun wujudi, itu nanti dalam ni lepas sifat wahdaniyah, nanti dalam kitab ni dia akan jelaskan tentang makna sifat nafsiyah, makna sifat salbiyah, kemudian apa yang dipanggilkan wujud zati, apa yang dipanggilkan wujud idafi, macam istilah lah tu. Itu hanya istilah, nanti bab tu kita terangkan. Dia ada break nanti sampai sifat selepas salbiyah. Sebelum masuk maknawiyah, dia ada bahas sikit tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan wujud. Cukup Jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun daripada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan dan sampaikan. Kita tangguh dengan kafarah min. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.